Adakah 2021 tahun yang paling terbaik, yang sesuai untuk bagi mereka yang nak memiliki rumah, to own a house? Okey. Jadi untuk jawab soalan tersebut, saya suka nak katakan bahawa memiliki rumah ni adalah satu perkara yang optional. Ia bukan satu perkara yang wajib. Jadi kita pun tak nak orang yang masih belum mampu memiliki rumah tiba-tiba orang kata apa, rasa terpaksa nak beli rumah. Jadi beli rumah ni hanya untuk mereka yang dah bersedia. Maksud bersedia ni, pertama sekali dah ada pendapatan yang tetap. Kedua, dari segi komitmen pun melayakkan mereka untuk memiliki rumah. Itu paling penting. Jadi berbalik kepada golongan yang dah layak, yang dah tiba masanya untuk memiliki rumah, kenapa kami katakan ataupun saya sendirilah cakap 2021 ni adalah tahun yang terbaik? Ada beberapa perkara. Pertama sekali, kita tengok pada harga rumah. At the end of the day, it's all about price. Kalau ketika market tengah boom, harga semua mahal. Harga semua naik, harga rumah. Tapi sekarang ni disebabkan senario yang berlaku, tahun 2020 kita saksikan ada pandemik COVID-19 yang menyebabkan banyak pemaju begitu sukar untuk menjual unit kediaman mereka. Nak jual tak boleh, showroom terpaksa ditutup dan pelbagai faktor yang lain. Jadi 2021 inilah tahun yang actually dah start dah pun daripada tahun lepas. Sekarang ni lah pemaju-pemaju yang terdesak ni, mereka akan throw in a lot of good things. Antaranya of course mereka memberi rebate. Tak cukup dengan rebate, mereka bagi diskaun. Tak cukup dengan diskaun dengan rebate, mereka perkenalkan skim dipanggil sebagai installment subsidi. Maknanya kalau kita dah beli rumah, dah start kena bayar bank, pemaju tolong bayarkan. Ada yang offer sampai ke 24 bulan, maknanya 2 tahun pemaju bayarkan installment kita. Dan pemaju juga perkenalkan untuk booking fee yang rendah. Ada pemaju yang terkenal sampai offer you nak book rumah bayar RM1 saja. Bayangkan RM1 yang pada hari ni boleh kata tak ada banyak benda pun boleh beli, you boleh book rumah dengan hanya bayar RM1. So can you imagine dengan perkara-perkara beginilah, promosi-promosi macam ni lah. Sebab tu saya katakan ini adalah tahun yang terbaik kerana pemaju bagi banyak good deals, good promotion kepada bakal pembeli rumah. Soalnya nak cari rumah di mana dan bagaimana. Itu yang pertama. Yang kedua dari segi interest loan. Maknanya bila kita pinjam duit daripada bank, of course sebab kita beli rumah ni, kita tak banyak orang lah beli rumah cash. Kalau orang beli rumah cash ni memang LSDN carilah ketuk pintu esok. Itu lain macam sebab beli rumah ni bukannya RM10, RM20, RM100, RM200, RM2,000, RM3,000, beratus ribu. So agak mustahil untuk ada orang ada cash dan beli rumah cash. Jadi nak kena pinjam daripada bank. Nak pinjam daripada bank ni pula, kita kena tahu berapakah interest, kadar orang kata apa, faedah yang kena dibayar. Jadi sekarang ni, mengikut keadaan sekarang, kita punya OPR rate iaitu pada kadar 1.75%. Di mana sekarang ni kalau kita buat pinjaman bank untuk beli rumah, interest rate lebih kurang 3 ke 3.5%. Ini antara yang paling rendah dalam sejarah. Kalau tahun lepas sebelum COVID, usually lebih kurang dalam 5%, 5 ke 6%. Sekarang almost half dah diturunkan. So maksudnya apa? Maksudnya kita bayar pinjaman lagi murah, lagi sedikit. Contoh, macam saya beli rumah RM550,000, buat pinjaman RM500,000. Dulu bayar loan lebih kurang RM2,600 sebulan. Tapi sebabkan kadar interest rate ni dah turun, sekarang ni saya bayar lebih kurang RM2,100, RM2,200. Maknanya kurang 3 ke 400 di situ. Jadi maknanya amount yang saya kena keluarkan bulan-bulan dah berkurangan. So maknanya kat sini, bagi mereka yang nak beli rumah sekarang, inilah masa yang terbaik. Sebab amount yang anda perlu keluarkan bayar monthly itu dah berkurangan. So ini faktor yang kedua. Yang ketiga, dari segi benefit yang diberikan oleh kerajaan melalui polisi penjana, kita tengok kerajaan Malaysia sekarang ni prihatin untuk mereka yang nak memiliki rumah kerana mereka memberikan pengecualian daripada membayar stamp duty. Kita tahu stamp duty ni satu kos yang tambahan bila kita nak beli rumah, lebih kurang beberapa ribu based on harga rumah. Sebenarnya kita boleh jimat banyak daripada situ. Maknanya kalau dulu stamp duty ni pembeli kena bayar few thousand ringgit, tapi sekarang pembeli tak payah bayarkan sebab kerajaan dah kecualikan daripada pembayaran tersebut. Jadi atas tiga-tiga perkara ni, apa yang saya boleh rumuskan? Pertama,
pemaju bagi good deal. Kedua, nak bayar bank dah lagi kurang. Ketiga, kos untuk memiliki rumah juga dah berkurangan. Maknanya melalui ketiga-tiga kesimpulan ni, saya boleh katakan bahawa 2021 adalah tahun yang terbaik untuk mana-mana rakyat Malaysia yang berkemampuan, yang dah tiba masanya untuk memiliki rumah di Malaysia. Demand untuk 2021. Okay. Demand ni saya suka nak relatekan. Pada awal MCO memang demand jatuh. Sebab waktu tu uncertainty. Orang tak tahu dunia nak jadi apa. Nak kiamat ke, ekonomi nak run up ke kan. Jadi of course mereka decided untuk tak beli rumah. And then lepas ekonomi dah mula buka balik, demand naik. Sebab banyak orang yang ada duit, dapat extra income, mungkin main stock market dan sebagainya. Dan ada juga pelabur yang bijak. Diorang tahu sekarang ni a good time to buy a good deal, to get a good deal dalam property. So they are hunting for properties. Jadi kita boleh nampak demand tu dah mula stabilize. Ya? Tetapi hanya untuk hartanah yang mass market, yang saya boleh kata lebih kurang bawah 800,000. So especially landed. So tahun 2021 ni saya jangkakan demand akan lebih mengukuh, lebih orang kata stronger, simply because orang tahu sekarang ni is the best time to buy a property. Usually bila you beli rumah, you ada few additional cost. Katalah you beli rumah primary ataupun projek baru daripada developer, you kena bayar apa? First you kena ambil insurans rumah, and then you kena bayar loan agreement. Usually cost-cost ini you boleh tampung dengan ambil loan, orang kata apa, tambahan daripada loan rumah tu. And then ketiga, you kena bayar stamp duty. Stamp duty ni dia ikut harga, ikut percentage. So usually untuk first 100,000 1%. And then next 400,000 2%. And then daripada 500,000 ke sejuta tu lebih kurang 3%. Sebab tu dia bukannya macam flat rate macam tu. Dia ikut harga tu, dia ada tiering je tu. So you can calculate. So katalah rumah tu berharga 499,000. Okay, bermakna first 100,000 tu 1%, which is RM1,000. And then the following 399,000 tu you kena bayar 2%. So lebih kurang dalam katalah 400,000 kali 2%, 8,000. So RM9,000. So itu adalah extra cost yang usually selalunya developer yang absorb. Tetapi ada juga yang pembeli kena bayar kan, kena bayar sendiri. So bila government waive kan tu, dia jimatlah dekat situ. Okay, yes, of course banyak skim yang ada dekat market sekarang ni. Dulu kita pernah in fact ada skim untuk membeli hartanah bagi orang muda oleh BSN. Tapi saya tak sure skim tu ada lagi ke tak. And then yang sekarang yang popular adalah skim rent to own, RTO. Rent to own ni ikut bank. Ada setengah bank RTO dia memang you bayar sewa lagi tinggi daripada bayar monthly. Tapi ada juga bank ataupun institusi yang bagi you bayar sewa first 5 years lebih rendah daripada bayar installment. So RTO ni pun in fact last budget announce ada peruntukan diberikan untuk khusus rumah prima, kalau saya tak silap. So ini juga antara skim-skim yang pembeli rumah pertama boleh explore lah. I think you guys should make a decision now, sebab saya rasa the worst is over. Yeah? Yang turun semua tu tahun lepas. Tahun ni saya rasa dah mula stabilize and akan naik. Kenapa akan naik? Sebab dah mula ramai orang dah stabilize themselves, and then they are looking for good deal in properties, and that's why demand tu dah getting stronger. So bila demand dah getting stronger, pemaju pun dia tak ada reason untuk turunkan harga hak tanah. And ada teori yang semakin popular bahawa selalunya akan ada property bull run setiap kali selepas krisis ekonomi. Okay, basically betul. Cuma kuantumnya tu berbeza. Kalau kita tengok 1998, apa yang berlaku adalah banyak property kadar NPL, non performing loan naik. Maknanya orang tak mampu nak bayar kepada bank property yang dibeli. Jadi disebabkan itu banyak fire sale.
Ini banyak group property boleh beli pada harga yang sangat-sangat rendah. Pada tahun 2008 pula, apa yang berlaku sedikit berbeza. Iaitu NPL generally masih lagi okey berbanding 1998, tetapi pembeli lebih senang untuk memiliki hartanah kerana begitu banyak faktor. Khususnya faktor yang saya cakap tadi lah. Developer perkenalkan DIBS scheme, iaitu pembeli tak payah bayar apa-apa sampai pembeli dapat property tu yang dah siap. Maknanya pada time you sign sampai property tu siap, you bayar zero. Sebab pemaju bayarkan kepada bank. So disebabkan itu mudah untuk orang memiliki property. So that's why pada tahun 2009, 2010, 2011, 2012 ada yang kata itu adalah zaman emas untuk property market. That's why waktu tu harga naik dengan cukup menggila. Sampai kondo yang asalnya selalunya jual pada harga 300,000 naik sampai 500,000. Rumah teres yang biasa kita dengar jual 400,000 now dah jadi 600-700,000. Benda dah biasa. Sebab apa? Sebab pada fasa tersebut pasca 2008 iaitu 2009, 2010 sampai 2014 situasi ini timbul kerana polisi-polisi yang diperkenalkan, sama ada daripada pemaju ataupun daripada bank sendiri. Dan of course kenaikan harga tu naik, dan dari segi pemaju punya perspektif ia sangat bagus. So persoalannya adakah perkara tersebut akan berlaku pada tahun ini? Adakah perkara tersebut akan menjadi perkara yang sama selepas krisis COVID-19 2020? Dekat 2021 ni akan kita saksikan satu lagi property buran di Malaysia. Pendapat peribadi saya, yes, kenaikan tu akan berlaku, tetapi dia tidak akan setinggi daripada 2010 ataupun pasca 2008. Kenapa? Pertama, kita kena sedar, back then affordability untuk membeli property berbeza. Dulu gaji kita kalau fresh grad katalah 3,000, harga rumah untuk kondo 3 bilik 300,000. Tapi sekarang fresh grad gaji masih sama 3,000, tetapi rumah 3 bilik busuk-busuk pun 450,000. Maknanya affordability level tu dah berbeza pada 10 tahun lepas dengan sekarang. Yang kedua, kita punya household debt. Dulu household debt kita rendah ataupun terkawal. Sekarang ni kita easily one of the highest among ASEAN country yang mempunyai household debt yang tinggi. Maknanya isi rumah kita hutang banyak. Dulu tak berapa banyak. So kenapa faktor ni penting? Sebab bila household debt tinggi, bermaksud kebanyakan household di Malaysia ni dah memiliki hutang. Okay? Maknanya diorang ni dari segi kemampuan untuk berhutang lagi tu dah kurang. Jadi sekiranya mereka tak boleh nak berhutang lagi, susahlah untuk diorang beli property. Dan faktor terakhir adalah harga rumah di Malaysia sekarang ni adalah di paras yang orang kata apa, severely unaffordable. Maknanya dia tidak, orang kata apa, tidak setimpal dengan pendapatan rakyat Malaysia. Dulu berbeza. So yes, dia akan naik, mungkin akan naik dalam 2-3-4%, tetapi dia tidak akan naik sampai 10% annually macam yang berlaku pada 2008.